وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jadi alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Hari ini pada hari Jumaat yang sangat mulia ini, sama-sama kita dapat berkumpul untuk kelas tajwid pada setiap hari Jumaat jam 11, jam 10 hinggalah jam 11. Jadi ini saya rekodkan untuk bagi mereka yang tidak dapat hadir ataupun turut serta dalam kelas online tadi. Ini saya rekodkan untuk antum semua ambil manfaat dan dengar syarahan berkaitan dengan tajuk pada hari ini. Jadi insya-Allah hari ini kita akan kupas ataupun belajar berkaitan dengan pelajaran tajwid yang ke-17 mengenai hukum tajwid madlin. Jadi antum akan tahu apa maksud madlin dan apa itu hukum madlin dan bagaimana panjang harakat dia ataupun cara bacaannya. Jadi insya-Allah, jadi sebelum kita mulakan kelas, sama-sama mari kita baca surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa semua tanda tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina himmataka wanshur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi insyaAllah diharapkan untuk semua berada dalam keadaan sihat. Jadi ketika mendengar rakaman ini, antum semua boleh buka bahan yang saya berikan. Antum boleh print ataupun tak nak print pun tak apa, buka secara dalam laptop ataupun handphone. Tak perlu print pun tak apa. Tak nak guna bahan saya, boleh guna buku teks. Yang ada buku teks, guna buku teks. Ini bahan saya untuk mudahkan soft copy ataupun nak mudahkan untuk paparkan dalam skrin dalam Zoom ni. Okey, untuk madlin. Apa itu madlin? Okey. Okey, pelajaran yang ke-17 berkaitan dengan madlin. Okey, sebelum tu kita pergi kepada motivasi dahulu berkaitan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladhi yaqra' Quran wa huwa mahir bihi ma'as safrah al-kiram al-bararrah walladhi yaqra' al-Quran wa yatata'ta' fihi wa huwa alaihi syaq lahu ajran. Muttafaqun alaih. Daripada Aisyah radhiyallahu anhu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang-orang yang boleh membaca Al-Quran dengan lancar dan tajwid yang betul, mereka sama taraf dengan malaikat yang merupakan utusan Allah dan mereka sentiasa berbakti dan patuh kepadanya.
Sebaliknya bagi orang yang boleh membaca Al-Quran tapi tidak lancar dan tajwidnya pula kurang baik akan memperoleh 2 pahala. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Okey, jadi kat sini terangkan bahawa kita ni digalakkan untuk baca Quran dengan tajwid yang betul. So kelebihan bagi mereka yang mahir berkaitan dengan ilmu tajwid dan reti baca dengan hukum tajwid yang betul. Dan bagi mereka yang tak mahir, yang sedang belajar hukum tajwid, maka teruskan belajar dan teruskan membaca. InsyaAllah Allah akan beri ganjaran yang sangat lumayan kepada mereka yang sentiasa berusaha untuk membaca Quran dengan baik. So dekat sini Allah beri ganjaran kepada mereka yang sentiasa berusaha untuk membaca Quran dan bagi mereka yang sedang belajar tajwid dan sedang membaca Quran. Jadi jangan sesekali kita tinggalkan Al-Quran. Okey, tengok amalan. Menjaga dan menghormati kesucian Al-Quran dengan meletakkan Al-Quran di tempat yang tinggi. Jadi Al-Quran ini bukan buku biasa. Al-Quran ini adalah kalam Allah, kalam mujizat. Jadi kita perlu menjaga kesuciannya, yang mana kita perlu letakkan Al-Quran di tempat yang tinggi, jaga dia, jaga kebersihannya, jangan letak pada satu tempat di atas rantai. Kena hormat Al-Quran kerana Al-Quran ini adalah mukjizat dan kitab suci bagi umat Islam. Kita tengok baca dan fahami. Okay, di akhir pembelajaran kita dengan bab ini, antum semua akan menyatakan pengertian maklin dari segi maksud maklin. Yang kedua, antum akan membezakan misal maklin atau huruf lin. Apa perbezaan di antara maklin dengan huruf lin. Yang ketiga, antum akan membaca contoh maklin dengan cara yang betul. Tengok. Tengok dari segi pengertian maklin. Maklin ialah apabila huruf lin bertemu dengan huruf mati kerana waqaf, iaitu berhenti bacaan. Saya ulang, maklin ialah apabila huruf lin bertemu dengan huruf mati kerana waqaf, iaitu berhenti bacaan. So apa dia huruf lin? Apa dia maklin? Jadi maksud maklin adalah apabila huruf ni ada dua, iaitu waw tanda mati dan ya tanda mati. Dan dia ada syarat-syaratnya. Tengok kadar panjang dia. Kadar panjang bacaan bagi maklin ialah 2 atau 4 atau 6 harkat. Dia ada 3 bentuk. Bentuk pertama 2 harkat, bentuk kedua 4 harkat dan bentuk yang ketiga adalah 6 harkat. Yang ketiga adalah hukum maklin hanya berlaku ketika mewakafkan ayat. Jadi maklin ini terjadi apabila kita mewakafkan ayat. Jadi cukup syaratnya ada huruf lin dan ada dan kita wakaf bacaan, maka dia akan jadi hukum maklin. Kita tengok lagi dalam. Okey, huruf maklin ni ada 2, iaitu yang pertama huruf waw yang mati sebelumnya mesti berbaris atas. Okey, tengok syarat dia betul-betul. Nak jadi maklin ni yang pertama mesti ada huruf lin. Huruf lin yang pertama adalah waw yang mati. Sebelum huruf waw mati itu mesti ada huruf yang berbaris atas. Kalau tak baris atas, baris bawah, dia tak jadi maklin, dia jadi hukum lain. Yang kedua, huruf ya yang mati sebelumnya berbaris atas. Jadi ada dua huruf, iaitu huruf waw mati dan ya mati. Nak jadi hukum maklin mestilah dengan syarat sebelumnya mesti berbaris atas dan hendaklah diwakafkan bacaan, maka dia jadi hukum maklin. Okey, tengok contoh ataupun misal waw mati. Tengok contoh dia. Wa amanahum min khawf. Min khawf. Tengok contoh kat sini. Okey, tengok kat mana saya contohkan. Waw ni adalah huruf lin. Sebelum dia baris atas. Baris atas dan diwakafkan khawf. Wakaf. Jadi hukumnya jadi mad lin. Dia hampir sama macam mad arid li sukun, tapi dia berbeza sebab apa? Sebab kalau hukum mad arid li sukun, dia
bukan waw mati, dia huruf mat, alif, waw, ya. Dan dia sebelumnya bukan baris atas, dia baris depan. Kalau waw baris depan, kalau ya baris bawah. Dia macam seakan-akan macam mat asli kalau diwasalkan. Tapi kalau hukum mat lin ni bila diwasalkan maka dia akan jadi hukum mat apa? Dia akan jadi hukum huruf lin. Tengok contoh waw wa amanahum min khauf, surah Quraisy ayat 4. Okey, contoh yang kedua huruf ya. Ya bertanda mati. Falyabudu rabb hadzal bait. Tengok ya mati. Ya mati. Sebelum dia baris atas dan diwakafkan maka dia jadi apa? Jadi hukum maklin. Okey, yang ketiga, benda ini ataupun hukum ini tidak berlaku hukum maklin jika dibaca dengan wasal atau disambung. Contoh saya baca wa amanahum min khaufin, jadi hukum huruf lin. Falyabudu rabb hadzal baiti, jadi huruf lin. Baiti jadi huruf lin. Jadi kalau diwakafkan bait, dia jadi hukum mat lin. Okey. Kita tengok je Lumi formula. Kita tengok huruf waw tanda mati, huruf ya tanda mati bertemu dengan huruf mati dan diwakafkan, maka dan dengan syarat sebelum dia mesti baris atas maka akan jadi hukum mat lin. Dengan syarat mesti wakafkan bacaan. Kalau tak wakafkan bacaan dia akan jadi hukum huruf lin. Dibaca lembut. Kat sini. Okey. Tengok aktiviti membaca ayat berikut secara talaki. Faham beza antara huruf lin dengan mat lin. Jadi kita tengok dari segi contoh. Ada satu huruf lin dengan mat lin. Dan beza antara mat lin dengan mat arid disukun. Tengok hukum mat arid disukun pula. Mat arid disukun tengok. Mat arid disukun huruf mat bertemu dengan huruf mati kerana wakaf. Alif, waw dan ya. Huruf mat. Tengok alal ibad. Kalau huruf mat, no. Dia tak ada syarat sebelum huruf dia baris atas ke baris depan. Tak. Tengok baris bawah, baris atas. Kalau waw, baris depan. Kalau ya pun baris bawah. So dia tak ada syarat untuk baris atas. Jadi syarat untuk mat disukun adalah huruf mat bertemu dengan huruf mati kerana dibaca wakaf. Beza dengan mat lin. Mat lin pula adalah huruf waw mati dan ya mati. Mati dengan syarat sebelum dia mesti baris atas dan diwakafkan. So dia akan jadi hukum mat lin. Beza. Kalau mat arid disukun, kalau dia baca sambung dia jadi mat asli. Kalau mat lin, bila dia baca sambung dia akan jadi huruf lin. Perbezaan dekat situ lah kalau nak tengok. Kita tengok. Aktiviti membaca ayat berikut secara talaki. Jadi antum yang tak dapat join kelas ni boleh baca bersama ibu, ayah. Minta mak ataupun ibu, ayah cekkan bacaan. Kita tengok mana satu huruf lin dan mana mat lin. So nanti kita akan gariskan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal ibli ithnaini wa minal baqari ithnain. Okay, kat sini kita tengok. Naini, huruf ya mati. Sebelum dia baris atas. Kat sini huruf lin. Kecuali kita wakafkan dekat sini. Wa minal ibli ithnain. Kalau kita wakaf kat sini maka dia jadi hukum mat lin. Kalau kita sambung wa minal ibli ithnaini wa minal baqari ithnain. Bila ithnaini, nain ni jadi huruf lin. Baqari ithnain ni jadi mat lin.
Ni mat lin. Qul az-zakaraini tu jadi huruf lin. Ni raini ni jadi huruf lin. Tapi kalau kita wakafkan Qul az-zakarain, dia jadi hukum mat lin. Cukup syarat dia akan jadi hukum. Harrama amil unthayaini, jadi huruf lin. Amma ishtamalat alaihi, huruf lin. Arhamul unthayain, kita wakafkan jadi mat lin. Boleh baca wakafkan 4 harkat, 2 harkat ataupun 6 harkat. Am kuntum syuhada'a idh wassakumullahu bihadza faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiban liyudillan nasa bighairi ilm. Ghairi ilm jadi huruf lin. Ghairi ni huruf lin. Inna Allah la yahdil qawmaz zalimin. Okey, selesai untuk ni. Contoh seterusnya, alam naj'al lahu ainain. Kat sini jadi hukum mat lin. Nain, ya mati sebelum huruf baris atas dan diwakafkan. Walisanan wa syafatain, ya mati sebelum dia baris atas dan diwakafkan. Wahadai, dai ni huruf lin. Huruf lin. Wahadainahun najdain, huruf lin pun sama, ya mati sebelum baris atas jadi huruf lin, tapi dia bacaan disambung. Najdain, huruf ya mati sebelum baris atas dan diwakafkan, maka dia jadi hukum mat lin. Li'ila fi Quraisy, ini pun jadi hukum mat lin. Ila fihim rihlatash syita'i was-sayf, hukum mat lin. Falyabudu rabb hadzal bait, hukum mat lin. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf, hukum mat lin. Hukum mat lin kat balik 3 bentuk, 2, 4 atau 6 harkat, boleh ikut panjang bacaan dia. Okey, ni aktiviti. Sebelum kita tengok aktiviti, kita tengok video dulu berkaitan dengan hukum mat lin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kita akan sambung balik dalam pelajaran tajwid kita dalam mengenal hukum mad lin. Huruf mad lin ada 2, iaitu waw dan ya, dan sebelumnya mestilah berbaris atas. Sebab ianya terjadi adalah ketika mewakafkan bacaan berlaku apabila huruf waw atau ya yang sukun sebelumnya huruf berbaris di atas. Huruf yang terakhir disukunkan kerana berhenti bacaan padanya. Ia dinamakan mad lin kerana sebutannya adalah lembut dan mudah ketika diwakafkan. Okey, syarat mad lin pula adalah huruf sebelumnya berbaris atas, tetapi bacaan hanya boleh dipanjangkan pada huruf lin ini ketika diwakafkan sahaja. Manakala pada bacaan wasal ia dibaca dengan bacaan tidak panjang. Harakatnya bagaimana? Harakatnya kita ada 3 keadaan, iaitu 2, 4 dan 6. Contohnya, kita baca contohnya dalam surah Quraisy. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. Okey, kita tengok Quraisy. Tengok huruf ya. Ya ialah huruf lin. Sebelumnya berbaris
huruf hijaiyah yang berbaris fathah, dan kita nak matikan dia menjadi li'ila fi Quraisy, itu pada huruf ya. Dan kita tengok contoh pada huruf waw pula, iaitu allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. 4 harokat, 6 harokat kalau panjang lagi nafas. Itu pada huruf waw. Kita tengok huruf waw yang mati sebelumnya berbaris atas, dan ada huruf selepas mat kita sukunkan dia disebabkan kita nak mewakafkannya. Itu untuk pengenalan mad lin. InsyaAllah kita akan sambung pada video seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadilah hafiz dan fasih bahasa Arab Al-Quran dalam 6 tahun sahaja, insya-Allah. Sertailah kelas sambilan intensif di Akademi Al-Quran Pantas. Okey, jadi berkaitan dengan video Maklin sedikit, jadi antum semua boleh rujuk video tu dan video saya. Dan tengok dekat sini aktiviti. Aktiviti, jawab semua soalan berikut di dalam buku latihan. Yang pertama, apakah pengertian maklin? Yang kedua, bilakah berlakunya hukum maklin? Yang ketiga, berapakah kadar panjang bacaan maklin? Dan yang keempat, senaraikan huruf-huruf maklin. Jadi ada semua dia buat latihan, buat nota daripada muka surat 2 dan 3, latihan muka surat 5. Jadi yang tak ada buku boleh buat dalam kertas kajang atau kertas A4. Boleh juga rujuk buku teks. Yang nak rujuk bahan saya boleh, ataupun nak rujuk buku teks pun sama je soalan dia. Latihan buat dalam kertas kajang ataupun kertas A4. Yang ada buku buat dalam buku. Nota macam biasa buat dalam kertas A4 ataupun kertas kajang. Jadi diharapkan untuk rekod video ini menjadi manfaat untuk antum semua, dan teruskan untuk belajar tajwid, ingat balik tajwid yang lepas dan aplikasikan ataupun gunakan dalam pembacaan Quran harian kita. Jadi baca Quran dengan tajwid yang betul. Jadi bila jumpa hukum maklin ni, jadi dia boleh baca dengan cara yang betul, insya-Allah. Okay, itu saja untuk hari ini. Mudah-mudahan antum semua mendapat keberkatan daripada Allah SWT dan kita semua mendapat keridaan Allah. Itu saja, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.